Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura, Masagos Zulkifli akan mengadakan lawatan kerja 3 hari ke Malaysia bermula hari ini. Kenyataan kementerian itu memaklumkan Masagos dijangka mengadakan pertemuan dengan 2 menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Idris Ahmad dan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Beliau turut dijadual bertemu dengan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid. India dijangka meneraju pertumbuhan ekonomi terutama pemulihan pasca pandemik tahun ini. Penasihat ekonomi Kementerian Keuangan Sajeev Sanyal berkata, ekonomi negara ketiga terbesar di Asia itu kini berada pada landasan baik. Penularan COVID-19 yang melanda ekonomi ketiga terbesar Asia mengalami kemesetan terburuk sejak kemerdekaan pada 1947. Ia selepas penutupan drastik menyebabkan kilang dan perbelanjaan pengguna terhenti. Di Finland, had kehadiran orang ramai pada acara kebudayaan dan sukan ditarik balik bermula 14 Februari ini. Demikian diumum Perdana Menteri Sanna Marin. Ini memandangkan kebanyakan sekatan COVID-19 akan berakhir pada 1 Mac. Kerajaan akan mengeluarkan garis panduan khusus berkaitan hal tersebut. Setakat ini, negara Nordik yang mempunyai populasi 5.5 juta itu mencatat angka jangkitan paling rendah dalam kalangan negara Kesatuan Eropah. Menurut Marin, kadar jangkitan Omicron di negara itu semakin stabil. New Zealand dijangka membuka sempadan negara secara berperingkat bermula hujung bulan ini. Perdana Menteri Jacinda Ardern berkata, rakyat New Zealand yang berada di Australia yang telah lengkap divaksin dibenarkan pulang tanpa kuarantin. Manakala pekerja mahir termasuk pelajar antarabangsa yang telah divaksin akan dibenarkan masuk ke negara itu antara Mac dan April. Bagaimanapun, pelancong dari Australia masih tidak dibenarkan masuk sehingga bulan Julai. Manakala bagi pengembara asing hanya dibenar berkunjung ke New Zealand pada Oktober. Itali dijangka mengumumkan jadual kelonggaran sekatan COVID-19 berikutan kes jangkitan Omicron mula menunjukkan penurunan. Perdana Menteri Mario Draghi berkata, antara sekatan yang telah ditarik balik adalah sektor pengangkutan, bar dan restoran untuk mereka yang lengkap vaksinasi. Peraturan kuarantin di sekolah untuk murid yang sudah diberi vaksin turut dilonggarkan, tetapi pemakaian pelitup muka masih diwajibkan di luar rumah. Washington akan terus mengenakan sekatan ke atas tentera Myanmar dan mereka yang telah membantu junta merampas kuasa setahun lalu. Kaunselor Jabatan Negara Amerika Syarikat Derek Chollet berkata negara itu bersama Britain dan Kanada mengenakan sekatan terbaru ke atas orang atau organisasi yang berkaitan dengan Myanmar. Chollet berkata pentadbiran Biden kini telah mengenakan sekatan ke atas 65 individu dan mengawal ekspor ke atas 26 organisasi yang berkait rapat dengan junta. Dalam perkembangan lain, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden meluluskan penghantaran hampir 3,000 askarnya ke Timur Eropah dalam masa terdekat. Langkah itu sebagai persiapan untuk mempertahankan sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Ia susulan kemungkinan sekiranya berlaku serangan Rusia ke atas Ukraine. Dalam pada itu, Pentagon juga menegaskan pihaknya tidak menolak akan menempatkan tambahan tentera seperti yang diumumkan semalam. Beralih ke Copa del Rey, Rayo Vallecano menewaskan Mallorca 1-0 untuk melangkah ke separuh akhir buat kali pertama dalam tempoh 40 tahun. Gol menerusi sepakan penalti Oscar Trejo sebelum tamat separuh masa pertama sudah cukup untuk Rayo melakar kemenangan. Menanti Rayo pada separuh akhir, Valencia yang menyingkirkan Cadiz 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Daftar program imunisasi kanak-kanak untuk lebih perlindungan terhadap jangkitan wabak. Assalamualaikum dan salam sejahtera.